Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi, bagi saya secara peribadilah, KPN ini adalah satu kementerian yang paling penting. Khususnya dalam negara kita yang bermasyarakat majmuk ini, di mana asas perpaduan ini seharusnya dipergiatkan lagi. Datuk Pengerusi, jenayah yang paling lama atau the old crime adalah jenayah racism. Kalau kita lihat menurut cendekiawan-cendekiawan Islam, mereka mengatakan bahawa jenayah ini seawal bila diwujudkan manusia itu sendiri, di mana ia jenayah yang sebenarnya berorientasikan iblis. Ketika Nabi Adam dan Hawa, iaitu ibu dan bapa kita semua, dijadikan oleh Allah SWT, iblis menentang, tidak mahu bersujud kepada Nabi Adam dengan alasan seperti mana dalam Quran kata, iblis punya hujah atau logik adalah ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada manusia kerana aku dijadikan oleh api, daripada api, sedangkan manusia dijadikan daripada tanah. Itulah bermulanya jenayah racism ataupun perkauman ini. Jadi saya merasakan bahawa saya ingin terus pada butiran 1720. Saya ingin mencadangkan kepada kementerian, kalau bolehlah dalam aktiviti-aktiviti yang nak dihasilkan, mungkin dah sampai masanya kita mewujudkan satu hari khas untuk kita semua menyambut sebagai hari perpaduan. Saya ingin mencadangkan 13 hari bulan Mei. Dan hari ini adalah satu hari yang sering menjadi igawan kepada kita semua, maka kita ubah mentaliti ini, kita jadikan negara kita ini pada 13 Mei sebagai satu hari perpaduan. Terpulanglah kepada cara macam mana kita nak mengisi hari perpaduan itu, tapi saya ingin mencadangkan supaya pihak kementerian boleh mempertimbangkan hal itu. Seterusnya, Datuk Pengerusi, saya ingin pergi kepada butiran 00201, iaitu Program Pembangunan Sosio-Ekonomi Masyarakat India yang telah diperuntukkan 100 juta. Sama dengan jumlah yang dimohon oleh Yang Berhormat Pekan untuk mendapatkan rumah dan tanah kerana kononnya beliau berjasa walaupun beliau telah meranapkan ekonomi negara. Datuk Pengerusi, asalnya sebelum di Melaka, Yang amat berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa sebenarnya peruntukan kepada pihak orang-orang India adalah sebanyak 145 juta. Di mana 100 juta untuk mitra dan 45 juta lagi untuk satu agensi ataupun satu unit dalam tekun yang berkaitan dengan orang India. Tapi malangnya, kita semua tahu bahawa telah menjadi satu pengetahuan umum, wang mitra ini telah disalahgunakan. Walaupun kita tahu bahawa mitra mendapat grant 100 juta, tetapi telah diagihkan kepada pihak-pihak yang tak sepatutnya menerima. Jadi saya nak tanya kepada pihak menteri, berdasarkan laporan daripada media, pihak ketua pengarah SPNM mengatakan bahawa ada 313 syarikat yang telah dikenalpasti untuk mendapat grant ini. Saya ingin mendapatkan daripada pihak menteri, boleh tak bagi saya senarai 300 semua itu pada saya untuk kita teliti. Adakah memang semua syarikat-syarikat ini syarikat yang memang layak untuk menerima grant ini? Amat malang, memang wang mitra ini sepatutnya diberikan kepada masyarakat B40, orang-orang India. Tetapi malangnya oleh kerana kerakusan pihak-pihak yang tidak takut pasal terlibat dengan rasuah ini, mereka telah menyalahgunakan. Sebenarnya untuk makluman Dewan ini, sebenarnya ini bukan perkara yang baru. Bukan saja melibatkan mitra, dia melibatkan juga agensi lain. Saya masih ingat lagi, banyak agensi-agensi yang diperuntukkan untuk membantu orang-orang miskin, tetapi hakikatnya telah pun disalahgunakan untuk sehinggalah digunakan kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya diberikan. Jadi Datuk Pengerusi, saya ingin mencadangkan, kalau boleh, ataupun saya ingin bertanya kepada pihak menteri, adakah pihak menteri telah ada
membuat apa-apa laporan polis ke atas mana-mana pihak yang dikatakan terlibat menyalahgunakan wang mitra itu, satu. Yang keduanya saya ingin bertanya juga kepada pihak menteri, adakah pihak menteri sini pernah dipanggil oleh PSPRM untuk memberikan keterangan dalam kes mitra ini? Yang ketiganya saya ingin tanya juga kepada pihak menteri, adakah wajar untuk pihak SPRM menubuhkan kuasa bersama dengan pihak kementerian untuk menyiasat kes mitra? Bukankah akan berlakunya dipanggil konflik of interest ataupun konflik kepentingan yang akan menjejaskan ketelusan penyiasatan? Jadi saya tanya kepada pihak menteri, kenapakah pihak kementerian boleh ataupun SPRM boleh mencadangkan supaya ditubuhkan kuasa dan yang melibatkan dua-dua pihak ini, sedangkan KPN ataupun mitra ini sedang disiasat? Jadi saya minta, saya bersetuju dengan rakan saya yang bantu kawan semalam, dia mengatakan tidak sepatutnya pihak kementerian atau pihak SPRM boleh menubuhkan kuasa yang melibatkan KPN, sedangkan KPN sendiri adalah satu kementerian yang telah disiasat juga oleh pihak oleh pihak SPM. Yang terakhir, Datuk Musi, saya ingin tanya, adakah satu siasatan dalaman telah dilakukan ke atas pihak-pihak yang terlibat ini? Dan kalau ada, adakah mereka ini telah pun diminta untuk sama ada mengundurkan diri ataupun bercuti bagi mengelakkan siasatan dalaman itu akan ada unsur-unsur mungkin tiada ketelusan. Jadi saya tanya, adakah siasatan dalaman telah dilakukan, dan kalau ada, bila telah dibuat dan apakah statusnya, dan kalau tidak ada, kenapa tak buat? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tumpat.